Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan melakukan pembentangan tentang kajian terhadap tingkah laku devian, iaitu dengan bertajuk remaja perempuan keluar lewat malam atau lebih dikenali dengan gejala kutu embun. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Faizatul Aqila, Nur Fatihah, Wan Ainur Risha, Nur Atirah Izzati dan Farah Najihah. Latar belakang kajian. Gejala melepak pada lewat malam sering dianggap sebagai tingkah laku yang melanggar norma masyarakat, terutamanya golongan wanita. Kutu embung panggilan kepada remaja yang sering keluar lewat malam dengan erti kata tidak mempunyai sebarang tujuan yang tertentu. Kegiatan ini dianggap sebagai suatu tingkah laku devian yang mana bertentangan dengan norma dan adat setempat suatu ketika dulu. Namun kini kegiatan kutu embung ini umpama suatu tingkah laku biasa. Sejauh manakah kegiatan kutu embung ini memberi impak kepada golongan remaja dan orang di sekelilingnya? Hal ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor peribadi, faktor keluarga maupun faktor lingkungan sekitar. Seterusnya, analisis kajian kami. Menurut kajian, responden pertama ialah remaja yang berumur 22 tahun, dikenali sebagai Syahira dan berbangsa Melayu. Selain itu, statusnya sedang bekerja di sebuah kedai runcit. Responden juga gemar keluar pada lewat malam. Kebiasaannya, mereka akan keluar melepak pada waktu malam dan berbual kosong. Responden ini mula keluar pada jam 9 malam dan sering keluar selama 2 jam. Dalam seminggu, mereka akan keluar bersama rakan dan alasannya adalah kerana mereka sering berkelapangan pada waktu malam sahaja. Seterusnya, responden kedua adalah seorang remaja yang berumur 20 tahun, iaitu turut dikenali sebagai Nafisah. Responden adalah berbangsa Melayu dan selalu keluar pada waktu malam. Tujuannya adalah untuk melepak dan berbual kosong sahaja. Pada jam 9 malam, responden akan keluar selama 3 jam. Dan beliau juga berkata hampir setiap hari beliau akan keluar malam bersama rakan-rakannya. Hal ini kerana Nafisah merasakan ingin bebas dan tidak terikat dengan ibu bapanya di rumah. Seterusnya, responden ketiga iaitu bernama Nurul, adalah berumur 21 tahun. Beliau berbangsa Melayu dan sedang bekerja di sebuah kedai telekomunikasi sebagai jurujual. Beliau merupakan remaja yang suka keluar lewat malam. Kebiasaannya beliau akan keluar malam bermula jam 10 malam ke atas. Setiap kali keluar malam, beliau akan keluar selama 3 hingga 5 jam ke atas setiap hari. Selain itu, remaja ini selalu keluar malam bersama kawannya. Selain itu juga, responden ini gemar keluar pada waktu malam berbanding siang kerana waktu malam cuacanya sejuk katanya dan tidak perlu menghadapi kesesakan lalu lintas. Okey, seterusnya responden keempat kami adalah bernama Hajar, berumur 23 tahun. Beliau adalah remaja perempuan berbangsa Melayu dan masih lagi belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Namun responden ini hanya keluar pada waktu malam untuk menyelesaikan urusan belajarnya sahaja. Responden ini akan mula keluar pada waktu 8.30 malam jika ada urusan belajar sahaja selama 3 jam dan hanyalah 1 hingga 2 kali sahaja seminggu. Kadangkala, menurut responden, dia akan keluar bersama keluarganya. Tambahan lagi, responden tidak begitu gemar keluar malam jika tiada tujuan lain selain daripada urusan belajar. Dan yang terakhir adalah responden kelima. Responden kelima adalah seorang remaja yang berumur awal 20-an.
yang dikenali sebagai Faikah yang berbangsa Melayu, bekerja di kedai fotostat dan sering keluar pada waktu malam. Menurut beliau gemar lempak dan berbual kosong. Tambah pula, responden merasakan ingin bebas adalah salah satu faktor. Faikah ni suka keluar malam kerana boleh dikatakan setiap hari akan keluar pada waktu malam. Kebiasaannya kawan-kawannya akan mengajaknya keluar selama 3 jam sekurang-kurangnya bermula jam 9 malam. Jika disoal mengapa tidak gemar keluar siang berbanding waktu malam, responden akan berkata kerana kesuntukan masa pada siang hari kerana responden bekerja di siang hari. Antara faktor yang mendorong remaja untuk keluar malam terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman melibatkan perasaan dalam diri remaja tersebut, manakala faktor luaran pula melibatkan persekitaran di sekeliling remaja tersebut. Antara faktor dalaman yang mendorong remaja untuk keluar malam adalah kerana untuk menenangkan fikiran setelah seharian belajar. Kita sedia maklum bahawa terdapat banyak kes pada hari ini mengenai pelajar yang membunuh diri kerana tertekan dengan pembelajaran mereka. Kepadatan masa yang diisi dengan kelas, kuis, test, discussion membuatkan mereka tiada masa untuk keluar menenangkan fikiran. Jadi mereka menggunakan masa pada waktu malam untuk keluar bersama rakan-rakan untuk berhibur, melepak dan sebagainya. Seterusnya, mereka juga keluar disebabkan rasa tertarik terhadap aktiviti rakan-rakan pada waktu malam. Bagi remaja yang jarang keluar pada waktu malam, mereka akan turut terjebak dengan gejala ini kerana persekitaran mereka dipenuhi dengan orang-orang yang selalu keluar pada waktu malam. Antara faktor lain yang mendorong remaja untuk keluar pada waktu malam adalah disebabkan oleh rasa ingin bebas kerana mereka sudah tidak terikat dengan ibu bapa. Contohnya bagi mereka yang tinggal sendiri di rumah sewa. Disebabkan ini, mereka tidak lagi terikat dengan peraturan asrama, peraturan keluarga. Jadi peluang untuk mereka keluar itu adalah agak tinggi. Jadi mereka tidak lagi bimbang untuk dimarahi oleh ibu bapa kerana sentiasa keluar pada waktu malam. Dorongan rakan sebaya turut menjadi salah satu faktor yang mendorong remaja untuk keluar pada waktu malam. Apabila kawan-kawan ajak keluar, kita tak sampai hati untuk tolak ajakan mereka tu. Jadi bila sentiasa keluar ni, kita akan rasa selesa, biasa untuk keluar, untuk selalu keluar malam. Disebabkan tu, kita akan sentiasa keluar malam tanpa hiraukan pandangan orang lain. Macam tu. Seterusnya, kesuntukan masa pada waktu siang disebabkan oleh sibuk bekerja juga menjadi salah satu punca untuk remaja terjebak dalam perkara ni. Bagi mereka yang bujang, yang dah bekerja, mereka akan isi waktu-waktu malam mereka dengan melepak, keluar dengan rakan-rakan untuk beli belah, menikmati suasana malam di bandar, mengelilingi bandar. Jadi, untuk melupakan tekanan di tempat kerja, mereka akan keluar menghabiskan masa dengan rakan-rakan mereka. Akhir sekali, bagi pelajar yang sentiasa memikirkan tentang pelajaran, mereka juga keluar pada waktu malam, tapi bukan untuk melepak, berfoya-foya dan sebagainya. Sebaliknya, mereka keluar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan pada waktu-waktu yang terluang. Jadi jelaslah kat sini bahawa gejala remaja yang keluar malam ni berlaku disebabkan banyak faktor.
faktor luaran, faktor dalaman. Dan daripada faktor-faktor ni lah mereka terjebak untuk terus bersikap deviant dan memberi kesan yang negatif pada diri sendiri. Seterusnya, saya akan sambung kepada kesan kutu embun melalui 3 aspek. Ianya terbagi pada 3. Yang pertama, kesan terhadap individu, kesan terhadap keluarga dan kesan terhadap masyarakat. Apa yang dapat kita lihat pada kesan terhadap individu adalah seseorang akan mula menunjukkan sifat panas baran. Yang kedua, dapat menjatuhkan imej diri sendiri. Yang ketiga, merosakkan minda. Dan yang keempat, tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Perkara ini berlaku terutamanya apabila seseorang individu tu adalah di kalangan seorang pelajar. Mereka ni akan mula hilang fokus untuk belajar dan mereka akan mengabaikan semua tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Jelaslah di sini kesan terhadap individu lah yang akan mencorakkan kehidupan seseorang pelajar ataupun seorang anak tu sama ada baik dan buruk. Yang kedua, kesan terhadap keluarga. Yang pertamanya adalah ahli keluarga akan menyisihkan mereka. Yang kedua, dapat menjatuhkan maruah keluarga. Dan yang ketiga, kurang mendapat kepercayaan daripada ahli keluarga. Kutu embun ni, dia amat terkesan lebih-lebih lagi di kalangan ahli keluarga. Sebab apa? Sebabnya, keluarga adalah orang yang paling rapat dengan mereka yang terjebak dengan kegiatan kutu embun ni. Jadi, ianya boleh menjatuhkan maruah keluarga dan keluarga akan berasa malu dengan perbuatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat pula adalah masyarakat akan memandang serong. Yang kedua, mengundang kepada fitnah dalam institusi masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan kepada gejala sosial. Sekiranya kutu embun ni tak dapat dikawal dengan sebaiknya, maka peningkatan masalah sosial di kalangan masyarakat tu akan meningkat dari semasa ke semasa. Baiklah, saya Nur Atin Haizati binti Azami 050293 akan menyambung perbincangan daripada kawan saya. Seperti kita sedia maklum, terdapat pelbagai jenayah atau tingkah laku deviant yang berlaku di sekeliling kita. Secara praktikalnya, kita dapat melihat perlakuan deviant tersebut. Kita boleh tengok daripada persekitaran kita, daripada sekeliling kita, adanya tingkah laku deviant yang dilakukan oleh seseorang individu. Namun secara teorikalnya, kita tak dapat anggarkan, kita tak dapat tentukan apa punca atau apa faktor yang menyebabkan berlakunya deviant tersebut. Oleh itu, dalam kajian ini, kami sertakan teori yang mengkaji kecenderungan tingkah laku deviant. So, terdapat beberapa teori yang diguna pakai dalam perbincangan kajian ini, yang mana ia merangkumi aspek sosiologi dan psikologi. Dari aspek sosiologi, ia dijelaskan oleh ahli sosiologi dari perspektif fungsional dan interaksi. Dari perspektif fungsional ni, ia berpandangan bahawa perlakuan dan tingkah laku deviant berpunca daripada anggota masyarakat itu sendiri. Antara teori yang mempunyai perspektif fungsional ini ialah teori anomi yang diperkenalkan oleh Durkheim dan dikembangkan oleh Merton. Teori ini merupakan teori utama yang menerangkan perlakuan tingkah laku deviant dari perspektif fungsional. Secara amnya, anomi menerangkan bahawa tingkah laku deviant atau jenayah yang terjadi di sekeliling kita apabila masyarakat atau suatu kumpulan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada kelompok masyarakat tersebut. Daripada ini muncullah beberapa jenis-jenis deviant seperti jenayah, kecelaruan minda, membunuh diri, alkoholisme dan sebagainya lagi. Menurut Emil Durkheim, deviant boleh menjadi suatu fungsi yang baik untuk diamalkan dalam masyarakat, tetapi kefungsian deviant ini sering disalahgunakan oleh masyarakat sehingga kelihatan tingkah laku deviant tersebut kurang berfungsi dengan elok dan baik dalam kalangan masyarakat. Dengan kata lain, anomi merupakan suatu keadaan yang mana individu sukar untuk menyesuaikan diri mereka, menyesuaikan tingkah laku mereka dengan persekitaran mereka, sehingga tingkah laku tersebut dianggap bercanggah
dan melencong daripada norma masyarakat setempat. Malah Emma Durkheim ada menegaskan bahawa anomali berlaku apabila balasan atau jangkaan masyarakat terhadap tingkah laku individu tersebut tidak seperti yang diharapkan. Manakala menurut Merton 1968, ia mengukuhkan Merton telah mengukuhkan dan menegaskan bahawa tingkah laku devian ini timbul apabila hubungan tingkah laku tersebut dengan organisasi sosial adalah tidak teratur dan tersusun. So, dapat kita fahami mereka yang patuh dan memenuhi matlamat budaya dan cara-cara konvensional tidak akan melakukan tingkah laku devian. Sebagai contoh, dalam kajian ni, kutu embun adalah mereka yang selalu keluar lewat malam, pulang pagi, yang mana kegiatan ini dianggap suatu perlakuan individu yang kurang bermoral pada suatu ketika dahulu. Hatta sehingga kini pun, tingkah laku seperti ini masih dianggap devian. Sedangkan ada je sesetengah individu yang keluar lewat malam, pulang pagi dengan alasan kerja lebih masa sebagai pemandu Grab atau penghantar makanan. Namun, ia tetap dilabel sebagai individu yang melencong atau keluar daripada norma masyarakat. Oleh itu, kutu embun ini dianggap tingkah laku anomali yang melencong daripada matlamat budaya dan persekitaran setempat. Baiklah, teori yang kedua adalah teori transmisi kebudayaan yang diperkenalkan oleh Sunderland 1983. Ahli sosiologi berpandangan bahawa perlakuan devian adalah sebahagian daripada hasil keadaan ekonomi dan ia boleh dipindahkan dari satu generasi kepada generasi yang lain ataupun dari satu kelompok kepada satu kelompok yang lain. Sunderland mendapati pendedahan dan hubungan di antara pengaruh yang baik dan buruk antara punca berlakunya tingkah laku devian bagi seseorang individu. Hal ini kerana devian terjadi melalui pergaulan yang pelbagai antara individu dengan persekitaran mereka. Kebiasaannya akan wujud seorang pelaku dan seorang mangsa untuk setiap tingkah laku devian yang berlaku. Kalau kita ambil contoh dari segi kajian yang kami lakukan, kutu embun ini bermula apabila seorang individu atau pelajar bergaul dan berkawan dengan mereka yang sering keluar malam dengan pelbagai alasan seperti melepak, membuat perbincangan tugasan berkumpulan, membeli makanan dan sebagainya lagi. Kesannya, pelajar tersebut akan terpengaruh dengan ajakan-ajakan rakan-rakannya untuk keluar malam dan akhirnya ia menjadi satu kebiasaan atau tabiat kepada mereka. Okey, perspektif teori ni kita boleh fahami melalui teori aktiviti harian. Manakala teori yang ketiga adalah teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura 1973. Teori ini memberi penekanan aspek interaksi antara manusia dengan persekitaran. Perkara utama yang sering dipelajari oleh individu ialah melalui pemerhatian perlakuan orang lain, terutamanya individu yang signifikan, individu yang penting dan rapat dengan mereka. Teori ini dirumuskan oleh Bandura untuk mengkaji keutamaan yang sering dipelajari oleh kanak-kanak atau remaja melalui pemerhatian terhadap perlakuan orang lain. Ibu bapa ataupun keluarga merupakan ejen sosialisasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan perlakuan dan tingkah laku anak-anak. Bab kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jika ibu bapa menunjukkan tingkah laku yang baik, secara automatiknya anak-anak akan bertingkah laku dengan baik dan kebarangkalian untuk anak-anak mudah terpengaruh dengan anasir luar dan persekitaran adalah rendah. Oleh itu, latihan pemerhatian atau modeling sangat mempengaruhi perlakuan agresif seorang individu tanpa kita sedari. Begitu juga dalam pemerhatian terhadap kajian kutu embun.
terdapat beberapa faktor yang mendorong perlakuan keluar lewat malam, iaitu kelakuan pelajar itu sendiri, interaksi kognitif dan pengaruh persekitaran seperti perasaan ingin bebas dan enggan dikokong atau kurang kawalan daripada ibu bapa atau ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja sehingga abaikan anak-anak. Dan mungkin juga pelajar tersebut berkawan dengan latar belakang rakan-rakan yang bermasalah. Tambahan lagi, apabila sekumpulan pelajar yang suka keluar lewat malam adalah dalam kalangan pelajar yang berpengaruh atau popular, maka ianya menjadi satu trend atau ikutan kepada rakan-rakan mereka yang lain. So, tak hairanlah kalau interaksi dengan persekitaran menjadi punca utama kegiatan kutub umbuan ini semakin membarah dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah teori personality, iaitu teori yang terakhir untuk perbentangan pada hari ini. Teori personality ini yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud telah menerangkan pengaruh psikologi ke atas perlakuan devian seseorang individu. Faktor psikologi turut berfungsi dalam melahirkan individu devian apabila wujudnya emosi yang tidak stabil dan terjejas. Namun, penerangan ini tidak dikatakan tidak membezakan individu devian dengan bukan devian. Secara amnya, konsep psikoanalisis ini menjelaskan bahawa perlakuan devian sebahagian daripada kehidupan dan ia mempengaruhi cara manusia bertindak. Naluri memainkan peranan yang sangat penting dalam tingkah laku manusia. Naluri ini juga bertindak untuk memuaskan kehendak-kehendak tubuh badan bagi membawa keseronokan dan kepuasan kepada pelaku tanpa mengira ia devian atau tidak. Sama seperti kegiatan kutub embun, naluri seperti perasaan ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru dalam kalangan pelajar antara faktor utama yang mendorong pelajar untuk bertingkah laku seperti budaya melepak dan keluar lewat malam. Secara tuntasnya, segala perlakuan dan tingkah laku devian yang terjadi di sekeliling kita boleh dihuraikan dan difahami secara teorikal. Malah, teori-teori ini boleh membawa dan menjawab persoalan bagaimana suatu tingkah laku devian itu boleh tercetus dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan seharian kita dan orang sesekeliling kita. Itu sahaja dari saya. Okey, saya Nur Fatin Fatihah binti Ismail 050557. Okey, saya akan sambung kepada bahagian proses tingkah laku devian. Bagaimana satu tingkah laku devian ni boleh berlaku dan macam mana dia boleh jadi satu benda yang normal. Okey, yang pertamanya adalah stigma. Stigma ni umum kita tahu adalah satu sikap merendahkan terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga menimbulkan pandangan buruk masyarakat. Maksudnya menanamkan anggapan yang negatif lah terhadap seseorang tu. Dan disebabkan stigma itulah orang anggap benda tu adalah satu benda yang devian. Okey. Yang pertamanya, stigma dalam golongan kutub embun ini adalah masyarakat menganggap perempuan yang sering keluar malam berkelakuan dan berperangai tidak elok. Okey, masyarakat menanam pemikiran ni yang mana apabila mereka melihat remaja perempuan terutamanya yang kalau keluar malam tu, mereka anggap mesti dia nak buat sesuatu benda yang tidak elok. Mesti dia ni berperangai tidak elok. Sebab malam, nak buat apa je malam tu? Mesti ada benda yang tidak senonoh akan dia buat kat malam tu. Macam itulah masyarakat telah menanam benda ni adalah satu benda yang negatif lah. Menanam anggapan yang negatif kalau orang yang keluar malam ni. Okey, seterusnya adalah tingkah laku devian. Tingkah laku devian kat sini adalah dua, iaitu keluar malam tanpa tujuan yang munasabah dan budaya lepak. Disebabkan stigma yang ada pada masyarakat yang mana mereka memandang orang yang keluar malam ni adalah untuk buat satu benda yang tak elok, adalah berperangai dengan tidak elok. So, disebab tu orang anggap kalau yang keluar malam ni terutamanya perempuan mesti
akan membuat satu benda yang devil lah, akan menjadi satu benda yang devil. So perempuan yang suka keluar melewat malam ni dianggap sebagai satu benda yang deviant. Dan juga kalau keluar malam tu mereka mesti akan melakukan aktiviti seperti melepak, dan melepak sendiri-sendiri adalah juga salah satu benda yang deviant, iaitu melanggar norma adat masyarakat. Yang ketiga adalah proses labeling, di mana masyarakat akan melabelkan pelaku ni berperangai macam mana. Okey, contohnya yang pertamanya adalah masyarakat melabelkan remaja perempuan yang suka keluar malam berperangai tidak elok ataupun buruk. Okey, masyarakat ni akan melabel lah orang yang remaja perempuan ni kalau keluar malam mesti perangai dia tidak elok, kuat sosial. Yang keduanya melabelkan golongan kutu umbun ini sering melakukan masalah sosial. Okey, samalah macam tadilah dengan melabelkan dengan sikap-sikap yang negatif. Dan seterusnya melabelkan ibu bapa tidak pandai menjaga anak dengan baik. Okey, ini memang secara umumnya memang masyarakat akan terus tumpu kepada ibu bapa. Kenapa ibu bapa ni tidak pandai jaga anak dengan baik? Kenapa tidak dididik dengan baik? Kenapa biarkan anak keluar malam? Okey, masyarakat akan mula mempersoalkan dan melabelkan ibu bapa ni gagal lah dalam menjaga anak-anak mereka. Dan lama-kelamaan budaya perempuan remaja perempuan keluar malam ni telah menjadi satu benda yang normal, iaitu budaya lepak di kalangan perempuan dianggap normal sekarang, terutamanya di kawasan bandar, kerana masyarakat tidak lagi mengamalkan norma dan pantang larang adat Melayu. Okay, terutamanya masyarakat di bandar dah kurang ambil tahu pasal benda ni, dan kalau keluar malam ni adalah satu benda yang sangat normal disebabkan ada urusan, contohnya pekerjaan, ada kelas malam kalau untuk student. So benda ni orang dah anggap sebagai normal dan masyarakat tidak lagi berpegang kepada pantang larang adat Melayu, tidak boleh keluar malam sebagainya. Dan kurangnya kawalan sosial menyebabkan tingkah laku deviant ni menjadi satu benda yang normal. Disebabkan tak ada lagi kawalan sosial, so benda gejala ni telah menjadi satu benda yang normal dan orang tidak lagi ambil tahu pasal benda ni sebab telah menjadi satu benda yang dianggap sebagai biasa dan normal. Seterusnya, kita pergi kepada kawalan sosial. Okey, kawalan sosial ni adalah bagaimana masyarakat mengawal daripada gejala ni daripada terus merebak, daripada terus menular. Okey, yang pertamanya mestilah bermula dengan institusi keluarga, di mana ibu bapa terutamanya mengetatkan kawalan dari rumah dengan tidak membenarkan anak-anak keluar dari rumah menjelang malam, kecuali melainkan ada hal kecemasan lah. Okey, ibu bapa ni memainkan peranan penting lah dengan mendidik anak dari rumah, dengan tidak membiarkan anak-anak keluar malam, menasihati mereka dengan adanya peraturan rumah yang tegas. Okey, yang kedua, pihak berkuasa, adanya kawalan sosial daripada pihak berkuasa seperti polis dengan mengetatkan peraturan dengan menutup premis untuk berhenti operasi tidak lebih dari jam 10. Kebanyakan golongan muda, terutamanya remaja, akan banyak melepak di premis-premis seperti pusat membeli belah, kedai makan, pusat cyber cafe dan sebagainya. So pihak polis ni bolehlah membuat rondaan dengan mengawal lah aktiviti-aktiviti remaja ni, terutamanya golongan remaja perempuan lah, sebab kita tahu malam ni adalah satu situasi, satu waktu yang sangat bahaya sebab dengan waktunya yang gelap, dengan waktunya yang sunyi, so sangat bahayalah untuk perempuan berkeliaran, melepak dan sebagainya. Yang ketiganya, undang-undang dengan menetapkan remaja berusia 16 tahun ke bawah tidak boleh keluar rumah selepas 10 malam. Manakala bagi remaja bawah 18 tahun pula, larangan adalah tidak melebihi 12.30 malam. Undang-undang yang tegas seperti ini juga sedikit sebanyaklah dalam membantu mengurangkan gejala melepak ni, gejala keluar malam ni makin berkurang lah. Sebab mereka akan takutlah dengan undang-undang yang tegas ni. So undang-undang ni juga memainkan peranan penting lah dalam mengawal masyarakat daripada terus membawa gejala yang negatif ni. So itu saja daripada saya dan kumpulan kami. Sekian. Terima kasih.